Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Saya Cikgu Muhammad Nazri dari SMK Idrisha Gopeng. Kali ini cikgu akan berkongsi pengajaran bagi tema Malaysia dan masa hadapan bagi tajuk 14, iaitu kemakmuran negara, perpaduan dan integrasi nasional. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, murid dapat menyatakan maksud perpaduan dan integrasi nasional. Yang kedua, murid menghuraikan latar belakang hubungan kaum. Dan yang ketiga, murid dapat menyenaraikan langkah memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Okey, untuk mencapai objektif yang pertama, murid perlu atau para pelajar perlu memahami maksud atau konsep perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey, kita lihat dulu maksud atau konsep perpaduan kaum. Perpaduan kaum adalah keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup aman dalam masyarakat yang bersatu padu, memberi komitmen kepada identiti kebangsaan dan mereka patuh kepada perlembagaan dan rukun negara. Manakala maksud integrasi nasional pula merujuk kepada proses dinamik atau proses yang dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa yang mempunyai identiti yang seragam berteraskan perlembagaan dan rukun negara. Kedua-duanya berdasarkan atau berteraskan perlembagaan persekutuan dan juga rukun negara. Para pelajar yang dikasihi, sekarang cikgu akan menerangkan objektif yang kedua atau subtopik yang kedua, iaitu latar belakang hubungan kaum. Untuk memahami subtopik ini, kita perlu memahami terlebih dahulu kronologi sejarah Malaysia atau sejarah negara kita telah menghadapi beberapa siri konflik. Okey, yang pertama, kita telah dijajah atau semasa penjajahan British. Yang kedua, semasa Perang Dunia atau pendudukan Jepun. Dan yang terakhir, kita lihat pernah berlakunya darurat akibat daripada ancaman Parti Komunis Malaya. Semasa penjajahan British, sejarah telah membuktikan bahawa British telah menjajah lama di negara kita dan dia telah memberi kesan, ya. Dasar British yang diamalkan sewaktu penjajahan telah memberi kesan kepada pemisahan kaum dari segi kegiatan ekonomi dan pertempatan. Maksudnya di sini, dasar penjajahan British menyebabkan pemisahan kaum dari segi kegiatan ekonomi dan pertempatan. Dasar British inilah yang menjadi punca kepada masalah perpaduan negara kita. Baik para pelajar, kita lihat pula contoh soalan yang mungkin atau boleh ditanya bagi subtopik latar belakang hubungan kaum ini. Contoh soalan yang pertama, apakah faktor sejarah yang menjadi punca masalah perpaduan? Yang kedua, apakah kesan dasar British yang menjadi punca kepada masalah perpaduan? Atau huraikan latar belakang hubungan kaum di negara kita. Kesemua soalan ini mempunyai jawapan yang sama.
faktor sejarah yang menjadi punca masalah perpaduan kaum kita adalah pentadbiran semasa penjajahan British. Yang kedua, kegiatan ekonomi dan pentempatan. Yang ketiga, fahaman politik. Dan yang keempat, sistem pendidikan. Keempat-empat faktor ini adalah kesan daripada penjajahan British di negara kita. Terdapat 4 faktor segi pentadbiran. Pentadbiran British. Bila British menjajah tanah Melayu, British memperkenalkan sistem resident. Cikgu highlightkan resident. Selepas itu, British mengutamakan sektor ekonomi. Dia pentingkan keuntungan atau ekonomi. Apabila dia mementingkan ekonomi, dia membawa pekerja dari luar masuk ke negara kita untuk memenuhi sektor perlombongan, perladangan dan perniagaan. Dalam keadaan itu, kaum Bumiputera atau penduduk asal di negara kita ini atau rakyat negara kita tertumpu di luar bandar. Di luar bandar ini merujuk kepada kawasan kampung. Penduduk Bumiputera ini menjalankan aktiviti atau kegiatan ekonomi tradisional bagi pentadbiran. Yang pertama kita bacakan poin: resident, ekonomi, pekerja, sektor, Bumiputera dan tradisional. Poin-poin ini atau isi ini yang cikgu sebutkan tadi akan menjadi kata kunci kepada jawapan bagi soalan di atas, atau soalan bagi subtopik ini. Kedua pula adalah kegiatan ekonomi dan pertempatan, di mana dasar British hanya tumpu perlombongan dan perladangan getah untuk kepentingan ekonomi mereka. Ekonomi berbeza antara kaum. Contohnya, orang Melayu menjalankan aktiviti pertanian, orang Cina menjalankan aktiviti perlombongan. Apabila berbeza dari segi aktiviti ekonomi, berlakulah pemisahan pertempatan. Antara pentempatan yang wujud adalah di Lombong, orang Cina berada di kawasan perlombongan, orang India berada di kawasan estate, di bandar ramai orang Cina dan kampung orang Melayu. Pemisahan pertempatan itu berlaku. Apabila berlaku pemisahan, masyarakat kurang interaksi dan wujudlah jurang ekonomi. Itu antara isi-isi bagi kegiatan ekonomi dan pertempatan. Yang pertama, tumpu, berbeza, pemisahan, lombong, integrasi dan jurang. Sekarang kita lihat pula faktor yang ketiga, iaitu fahaman politik. Fahaman politik menjadi punca masalah perpaduan di negara kita. Fahaman politik berasaskan kaum. Fahaman politik berasaskan kaum sehingga wujudnya parti-parti politik berasaskan kaum. Polarisasi kaum akibat beza ekonomi dan pertempatan. Ini berlaku kerana beza ekonomi dan pertempatan. Parti politik hanya perjuangkan kepentingan kaum sendiri, dan perjuangan termasuklah isu-isu perjuangan seperti bahasa, budaya dan pendidikan serta ekonomi. Sekarang kita lihat pula faktor yang keempat yang menjadi punca kepada masalah perpaduan kaum, ialah sistem pendidikan. Apabila kita dijajah oleh British mengamalkan dasar dan memperkenalkan pendidikan vernacular. Vernacular ni merujuk kepada sekolah yang berasaskan bangsa, seperti vernacular Melayu, Cina, India dan Inggeris. Keadaan ini berkembang mengikut kaum. Vernacular atau sistem pendidikan vernacular ini
diteruskan selepas kita merdeka pada tahun 1957. Okey, keadaan ini secara tidak langsung telah mewujudkan perbezaan dari segi pemikiran rakyat. Para pelajar yang dikasihi, kita teruskan lagi pembelajaran kita bagi objektif atau subtopik yang ketiga, iaitu memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Dalam subtopik ini kita akan mengetahui usaha kerajaan atau langkah kerajaan bagi memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional di negara kita. Antara soalan bagi subtopik ini adalah huraikan usaha memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional di negara kita. Usaha yang dilakukan oleh kerajaan terbahagi kepada tiga. Yang pertama politik, kedua ekonomi, dan yang ketiga sosial. Kita lihat dulu huraian bagi politik. Dalam segi politik, kerajaan telah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara di bawah kuasa Magran. Magran ini merujuk kepada Majlis Gerakan Negara. Dalam Jabatan Perpaduan telah menerap ideologi negara, iaitu rukun negara. Selain itu, pembentukan Majlis Muhibah Negara, bertujuan bagi menggalakkan perasaan muhibah antara masyarakat. Selain daripada itu, menubuhkan Majlis Perundingan Negara bagi memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan masyarakat, dan membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum, terutamanya selepas 13 Mei 1969, dan yang terakhir menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri. Yang cikgu highlightkan berwarna biru ini, yang cikgu boldkan berwarna biru ini adalah isi bagi jawapan pada soalan tersebut. Kita lihat pula dari segi ekonomi. Dalam ekonomi, kerajaan teruskan rancangan pembangunan 5 tahun dengan memberi tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum. Selain pada itu, kerajaan memperkenalkan dasar pembangunan ekonomi seperti DEB dan DPN. DEB adalah dasar ekonomi baru. Tumpuan kepada pembangunan luar bandar dan wilayah, seperti pembangunan tanah bagi menambahkan pendapatan rakyat. Bila pendapatan rakyat meningkat, dapat membasmikan kemiskinan. Dari segi sosial, apa yang kerajaan buat dari segi sosial bagi memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional ini adalah menambah baik dasar pendidikan kebangsaan, iaitu melalui Akta Pendidikan. Kukuhkan sistem pendidikan melalui pelaksanaan dasar pendidikan seperti laporan Rahman Talib. Dapat melahirkan rakyat yang patriotik. Selain daripada itu, kerajaan memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan melalui Akta Bahasa Kebangsaan. Selain daripada itu, UKM ditubuhkan dan Dewan Bahasa Pustaka ditubuhkan bagi memperkasakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Para pelajar yang dikasihi, sekarang kita cuba jawab soalan kebat. Soalan kebat ini mempunyai stimulus ataupun statement yang di atas ini, iaitu nasihat Sultan Perak supaya semua pihak menghentikan perbuatan menyalakan api perkauman dan meniup bara permusuhan antara agama. Soalannya, berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah tindakan menyalakan api perkauman dan agama perlu dihentikan? 8 markah. Untuk menjawab, kita perlu bulatkan terlebih dahulu kata tanya. Ini mengapakah? Dan menggariskan kehendak soalan. Tindakan menyalakan api perkauman dan agama perlu dihentikan.
Okay, untuk menjawab soalan kebat, para pelajar perlu menggabungkan fakta, huraian, contoh dan juga inference. Inference merujuk kepada kesimpulan kecil. Ini adalah senarai contoh isi yang cikgu senaraikan sebagai panduan menjawab. Dan sebelum menjawab, kita perlu tahu ya, untuk menghasilkan esei bagi soalan esei yang baik, kita perlu menggunakan kata hubung atau penyambung ayat seperti dengan, agar, bagi, untuk, supaya dan seperti. Okey, kita cuba jawab. Okey, contoh jawapan bagi soalan ini adalah seperti berikut ya. Tindakan itu perlu dihentikan. Okey, dia salin balik kehendak soalan. Tindakan menyalakan api perkauman dan agama perlu dihentikan. Dia terus tulis, tindakan itu perlu dihentikan. Okey, dia guna penyambung ayat supaya mewujudkan politik yang stabil dalam negara dengan kerjasama parti politik. Keadaan ini dapat melahirkan masyarakat yang toleransi dan menjamin perpaduan supaya negara terus aman. Selain itu, tiada permusuhan antara rakyat akan melahirkan pemimpin yang adil seperti saling membantu orang susah tanpa mengira kaum. Oleh itu, negara kita perlu saling menghormati sesama kita tanpa mengira kaum. Okey, ini adalah contoh esei atau contoh jawapan yang baik dan ringkas. Okey, apabila dijawab, pemeriksa akan tanda point atau isi bagi jawapan tersebut. Okey, baik para pelajar, itu saja perkongsian cikgu pada video kali ini. Sekian, terima kasih.